Salam sejahtera. Baru-baru ini ada orang kata Ketua Menteri Sabah bersama 8 adun Sabah yang lain dalam masalah besar. Rupa-rupanya bukan begitu yang akan berlaku. Dan baru-baru ini juga kita telah mendengar bahawa seorang peguam yang mewakili defendant menyatakan bahawa dia akan mengheret Haji Jinor dan 8 adun Sabah ke muka pengadilan menjadi saksi. Dan dia akan melondehkan segala-galanya, bahkan diarahkan semua rakyat Sabah terutamanya menyediakan popcorn untuk melihat pendedahan-pendedahan dan drama yang bakal terbongkar di mahkamah. Rupa-rupanya bukan itu yang berlaku. Kata wakil ataupun seorang jurucakap, beliau kata Haji Ji dan 8 adun Sabah sudah lama bersedia londehkan John T. Wah, macam mana Haji Ji dan 8 adun Sabah itu bersedia melondehkan John T? Sebenarnya, benarkah Haji Ji dan 8 adun ini sebenarnya hanya disabotaj serangan semata-mata? Biasalah kan dalam politik ini, apa saja akan boleh digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor dan 8 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah dipercayai sudah lama bersedia untuk membersihkan nama mereka di mahkamah atas dakwaan skandal rasuah. Pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Sabah G57, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, hasrat peguam Chin Tek Ming untuk mengheret mereka ke mahkamah bukan sesuatu yang perlu digentarkan. Haji Ji termasuk seluruh adun GRS telah lama bersedia dan akan tampil ke mahkamah pada bila-bila masa untuk membersihkan nama mereka mengenai isu skandal rasuah sambil membuktikan salah laku John T. Inggihon kepada umum. G57 berkeyakinan Sabah Mineral Management SMM mempunyai bukti amat kukuh mengenai wujudnya perbuatan salah laku semasa John T. menggalas jawatan Ketua Pegawai Eksekutif agensi itu, katanya menerusi satu kenyataan kepada Malaysia Gazette hari ini. Sabtu lalu, media melaporkan peguam John T. itu mengumumkan rancangan untuk memanggil Ketua Menteri Sabah serta 8 adun yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah ke mahkamah. Tek Ming yang juga penasihat undang-undang Parti Warisan Sabah Warisan berkata, beliau membayangkan untuk memanggil Haji Ji pada adun 8 adun yang lain dan individu lain berjumlah sehingga 20 individu yang terlibat dalam skandal rasuah itu. Selain itu, Zulkarnain juga meyakinkan dan meyakini kewujudan bukti kukuh yang dimiliki SMM boleh mendedahkan wujudnya Pakatan Perniagaan atau kartel mineral Sabah di antara John T. termasuk Datuk Albert Tay. G57 berharap pasukan peguam kepada SMM dapat bertanya kepada Albert termasuk John T. mengenai tawaran rasuah ke atas Haji Ji. Nilainya berjumlah jutaan ringgit untuk meluluskan kontrak mineral jutaan ekar tanah tetapi telah ditolak dengan amaran yang keras oleh Haji Ji, katanya lagi. Wah. Jadi, rupa-rupanya menurut Zulkarnain ini, dia kata G57 berharap pasukan peguam kepada SMM dapat bertanya kepada Albert termasuk John T. mengenai tawaran rasuah ke atas Haji Ji. Wah, Zulkarnain kata dalam apa yang dia nyatakan ini, ada tawaran rasuah diberikan ke atas Haji Ji. Nilainya berjumlah jutaan ringgit untuk meluluskan kontrak
mineral jutaan ekar tanah tetapi ditolak dengan amaran yang keras oleh Haji Ji. Wah, begitukah ceritanya? Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda. Sejahtera, isu kali ini nama Akmal Saleh diseru habis-habisan. Ada yang menyebut Akmal Saleh hilang di mana? Di mana Akmal Saleh ketika kejadian ini berlaku, kata mereka. Ini apabila anak Najib berbusana Maharaja China seru perpaduan. Jika Anda melihat kepada gambar di dalam video ataupun dalam laporan Malaysia kini ini, kelihatan anak Najib berpakaian busana Maharaja China yang lengkap. Wah, ini betul-betul lengkap. Bukan hanya sekadar dikalungkan bunga, bukan sekadar menerima angpau ataupun memakai baju berwarna merah, tetapi anak kepada Najib ini memakai pakaian Maharaja lengkap. Jadi itu sebabnya ramai yang menyeru nama Akmal Saleh. Ada yang kata, anak JB kata, Akmal Saleh, tunggu apa lagi? Saunlah anak Najib ini, kata mereka. Ini adalah satu tamparan yang mungkin besar kepada Akmal Saleh, dan tunggulah apa pula komen Akmal Saleh apabila anak Najib sendiri berbusana penuh Maharaja China. Kotaro Minami kata, kemana sudah Akmal Saleh yang celupar? Tak nak bising-bising ke, kata Kotaro Minami. Sebab kebiasaan kalinya, selalunya apabila ada isu-isu yang seperti ini, yang paling kuat sound, yang paling kuat ataupun paling dahulu ke depan bersuara tentang hal-hal garis panduan seperti itu, siapa lagi kalau bukan Akmal Saleh mewakili partinya UMNO dan juga daripada parti PAS. Jadi entahlah, sehingga ke waktu ini belum ada lagi suara-suara daripada Akmal Saleh. Dan lebih menarik lagi, sebenarnya Menteri Besar Terengganu pun telah menghadiri satu acara sambutan Tahun Baru China. Saudara, Greg Kancil pula mengatakan, wah, dah mula ni, kompom, Islam dah terancam, akidah dah terpesong ni. Ketua Pemuda PAS, Ketua Pemuda UMNO, ayuh, sediakan garis panduan, kata Greg Kancil 2336. Golden Eye kata, Dr. Akmal apalagi, lawanlah, kata mereka. Atau paling senang mungkin kalaulah Akmal Saleh itu lebih luar biasa kehebatan suaranya, mungkin dia akan menyeru anak Najib letak jawatan. Yalah kan, Akmal Saleh ini kadang-kadang dia memang lantang lah. Anak Najib berbusana Maharaja China seru perpaduan, berpakaian dalam busana Maharaja China, bersempena sambutan Tahun Baru Cina. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Pahang, Nizar Najib, menyeru rakyat agar menolak elemen yang boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat. Semoga negeri Pahang terus harmoni serta dijauhkan daripada anasir-anasir jahat yang boleh memecah belahkan masyarakat yang pelbagai bangsa dan kaum di sini, katanya. Selamat menyambut Tahun Baru Cina, kata anak kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak pada hantaran di media sosial. Nizar turut berkongsi gambar dirinya berpakaian seperti Maharaja Dynasty King semasa majlis penutupan Festival Tahun Baru China 2025 malam tadi. Majlis itu turut dihadiri oleh beberapa ahli Exco Pahang, termasuk Wakil PKR Sim Chon Siang dan Wakil DAP Leong Yu Man serta istri Nizar yang turut mengenakan pakaian tradisional Cina. Majlis itu anjuran Persatuan Seni Opera Cina Kuantan dengan mereka turut mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan seperti Lao Shang, menulis kaligrafi China serta menikmati persembahan tarian singa. Pada hantarannya, Nizar berkata dia hadir ke majlis itu bagi mewakili Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Semalam menandakan hari ke-12 dalam kalender Tahun Baru Cina yang merupakan Tahun Ular. Secara tradisional, komuniti Cina menyambut perayaan itu sehingga hari ke-15 yang dikenali sebagai Cap Go Me.
Pada Rabu lalu, perdebatan hangat tercetus berhubung cadangan kerajaan untuk memperkenalkan garis panduan baru mengenai penglibatan orang Islam dalam acara di rumah ibadat bukan Islam. Di tengah kontroversi itu, Presiden MCA Wee Ka Siong menjadikan sambutan Tahun Baru Cina sebagai contoh dengan menegaskan masyarakat Cina mengundang umat Islam ke perayaan mereka tetapi tidak meminta mereka untuk turut serta dalam ritual keagamaan. Selepas menerima bantahan umum, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kemudiannya mengumumkan kabinet memutuskan garis panduan tersebut tidak diperlukan. Selepas itu, ada beberapa pula Sultan Raja turut bersuara menyatakan bahwa tiada keperluan garis panduan itu buat masa ini. Sarawak dan Sabah juga senada seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.